اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 42, baris yang ketiga daripada bawah. Baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dalil amanah. Dalil Rasul wajib bersifat dengan sifat amanah. Kalau khianah mereka itu, ni dalil akli, daripada akal. Jika kalau khianah mereka itu, khianah mengerjakan larangan Allah, mengerjakan perkara yang ditegah oleh Allah. Kalau khianah mereka itu para rasul, nescaya Allah suruh pula kita khianah sepertinya. Kalau khianah mereka itu segala rasul, nescaya Allah suruh pula kita khianah sepertinya, seperti rasul. Kerana Allah lah menyuruh kita mengikut segala pekerjaan, segala pekerjaan mereka itu segala rasul. Allah memerintah kita supaya mengikut akan rasul. Tiba-tiba kalaulah rasul khianah, nescaya Allah suruh kita khianah jugalah. Sebab Allah perintah kita turut akan rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kata ilmu yang Muhammad, jika adalah kamu kasih akan Allah, nescaya ikut oleh kamu akan daku, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah perintah kita supaya ikut Nabi. Tiba-tiba kalau Nabi khianah, berarti Allah suruh kita khianah jugalah. Sebab Allah perintah kita supaya ikut akan Nabi. Dan jadi padahal tidak sekali-kali suruh kita khianah. Dan padahal tidak sekali-kali suruh kita khianah. Kerana khianah itu kejahatan, maka Allah tidak sekali suruh kita dengannya dengan kejahatan, bahkan dilarang semata-mata akan kejahatan. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menyuruh dengan perkara yang fahsyat. Jadi Allah tidak suruh kita buat kejahatan, bahkan Allah melarang kita dari kejahatan. Dan kita diperintah ikut Rasul. Pastilah Rasul amanah. Nak situ. Tapi bukti macam bukti tergantung.
Kalau Rasul khianah, kalau khianah begitu Rasul, nescaya Allah suruh pula kita khianah seperti Rasul, kerana Allah lah menyuruh kita mengikut segala pekerjaan mereka itu. Allah perintah kita ikut Rasul. Kalau Rasul khianah, berarti kita pun disuruh oleh Allah supaya khianah. Dan padahal tidak sekali-kali suruh kita khianah, tidak sekali-kali Allah Ta'ala suruh kita khianah, kerana khianah itu kejahatan. Maka Allah tidak sekali suruh kita dengannya dengan kejahatan, bahkan dilarang semata-mata akan kejahatan. Jadi bererti Rasul tidak khianah lah. Nak keluar situ. Jadi macam tergantung. Kalau Rasul khianah, kita pun disuruh khianat juga, sebab kita disuruh ikut Rasul. Dah, Allah tidak suruh kita khianat, Allah tidak suruh kita melakukan kejahatan. Dah, Allah suruh kita ikut Rasul kan? Allah suruh ikut Rasul. Mana Rasul tak khianat? Kita dilarang khianat. Allah perintah kita turut Rasul. Berarti Rasul tidak khianat. Innallaha la ya'muru bil fahsya, kan? Allah tak suruh kita melakukan perkara keji. Allah tidak suruh kita melakukan kejahatan. Allah suruh kita ikut Rasul. Berarti Rasul yang Allah Ta'ala suruh kita turut tu tidak melakukan kejahatan. Nak di situ. Sekarang kita diperintah oleh Allah supaya ikut Rasul. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kamu kasih akan Allah, maka hendaklah kamu mengikut akan daku, akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Kena turut perintah Allah, turut perintah Rasul. Jadi Rasul yang kita diperintah taat ni, pastilah Rasulnya tidak melakukan perkara yang dilarang. Sebab kita dilarang, Allah Ta'ala tidak menyuruh kita melakukan perkara yang dilarang. Tapi kita diperintah oleh Allah supaya turut Rasul, supaya taat kepada Rasul. Dan di Rasul tu pula laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tuan kata, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasul tu contoh yang baik. Lepas tu kita diperintah taat kepada Rasul tu Rasul, kerana contoh yang baik ada di Rasul. Berarti Rasul tidak melakukan perbuatan khianat. Kalau Rasul khianat, kita pun disuruh khianat jugalah. Sebab kita disuruh supaya ikut Rasul, taat ke Rasul. Rasul apa kita turut. Di Rasul tu ada contoh. Tiba-tiba contoh yang Rasul tunjuknya adalah perbuatan khianat. Jadi kita pun disuruh khianat jugalah. Ada. Allah tak suruh kita khianat. Allah suruh kita supaya taat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah perintah kita taat akan Allah. Allah tidak menyuruh kita kepada perkara kejahatan. Allah suruh kita tu Rasul. Maknanya Rasul tu Rasul yang taat, yang sesekali tidak melakukan perkara yang dilarang. Itu dalil akli dia bagi. Panjang sikit lah. Kalau dalil Quran mudah je. Mana dalil Rasul tidak khianat? Mana dalil Rasul amanah? Mana dalil Rasul tidak khianat? Dalilnya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasul itu contoh yang baik. Apa contoh yang baik? Amanah tu nah. Apa contoh yang baik? Tidak khianah lah. Tu dalil. Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dalilnya ati'ullah wa ati'ur Rasul. Tu dalil. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat oleh kamu akan Allah, taat oleh kamu akan Rasul. Pastilah Rasul yang Allah Ta'ala perintah kita taat, Rasul yang amanah, Rasul yang tidak khianat. Sebab kita ni bicara bab dalil,
Sifat Allah ni kita jelas sikit, mudah je. Dalil bagi sifat sidik, dalil bagi sifat amanah, dalil bagi sifat tabligh, dalil bagi sifat fatanah tu. Dalil tu tak berapa nak jelas molek kita ni. Dalil bagi sifat Allah jelas. Apakah dalil Allah Ta'ala ada langit, ada bumi? Mudah je. Apakah dalil Allah kuasa, ada langit, ada bumi? Apakah dalil Allah hidup, ada langit, ada bumi? Mudah. Apakah dalil Rasul benar? Apakah dalil Rasul benar? Apakah dalil Rasul amanah? Apakah dalil Rasul menyampaikan? Apakah dalil Rasul fatanah? Hak ni kadang-kadang kurang kemah kita lah. Sebab berkaitan dengan mengenal Allah, mengenal Rasul ni, berpegang akan sifat Allah dan Rasul ni wajib berdalil. Wajib berdalil. Kejap dah kitanya dengan mengenal Allah, mengenal Rasul, kemudian kita pun berpegang dengan perkara yang Rasul cerita. Rasul cerita malaikah, kita wajib berpegang malaikah hamba Allah yang suci daripada melakukan kesalahan. Kita wajib berpegang ada bagi Allah para malaikat. Apakah dalil ada bagi Allah para malaikat? Tu tak perlu dalil dah. Sebab kita berpegang kepada para malaikat ni kerana kita berpegang dengan Allah dan Rasul. Berpegang dengan Allah dan Rasul tu perlu pada dalil. Kita berpegang ada malaikat, mana dalil? Kita berpegang ada persoalan barzah, mana dalil? Tu tak ada dalil dah. Sebab kita berpegang ada persoalan barzah kerana Rasul yang cerita. Rasul mana cerita ni? Rasul yang menyampaikan. Rasul mana cerita ni? Rasul yang sidik. Kita pegang kejap dah. Rasul tabligh, Rasul sidik. Apa dalil Rasul tabligh? Apa dalil Rasul sidik? Hak tu nak kena dalil. Hak atas nak kena dalil. Hak kat bawah ni tak kena dalil kat bawah ni. Ada ni. Sebab dalil kat bawah ni dalil Quran belaka ni. Nak pakai dalil akal, ada malaikat tak boleh. Nak pakai dalil akal, adanya barzah, tak boleh ni. Ni kena pakai dalil Al-Quran. Perlu tak kena dalil Al-Quran dan hadis? Hak kita beriman malaikat ada. Perlu tak kita ingat ayat Al-Quran hadis hak cerita bab barzah? Hak cerita bab tiup sangkakala yang pertama, hak cerita bab tiup sangkakala yang kedua. Perlu tak kita ingat dalil ayat Al-Quran cerita bab hisab, ayat Al-Quran cerita bab mizan, ayat Al-Quran cerita bab titian sirat. Ada Al-Quran belaka ni, tapi perlu tak kita ingat sebagai dalil. Tu tak apa tu. Ustaz, ada orang kereta dok tutup. Kereta dok tutup lampu. Mari daripada tempat hujan 5 kali. Saya mari sana dah kena hujan. Yelah kalau siang hari lampu dok tutup tu maknanya tengah jalan tadi tu hujan lebat tu. Ke dok tutup lampu daripada malam tadi. Ni dok tutup lampu ni kena hujan ni. TY144. Tak mau tutup pun tak apa. Takut nanti dah hidup kan. TY144. Dalam sampai sini cerah. Kalau ada lampu pun tak sedar. Kalau malam ada lampu tu kita sedar lah. Lampu dah ni siang hari, lampu dah tutup, tak sedar. Dah kenapa siang hari pasang lampu? Hujan. Kena hujan pasang lampu. Biasa dah bila dah hujan tak ada, lampu dah tutup. Biasa lah tu. Biasa lah. Jadi hak kita wajib berdalil adalah berkaitan dengan beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Hak tu perlu pada dalil. Kemudian hak beriman dengan malaikat apa semua tu, hak tu tak perlu dalil dah. Sebab beriman dengan malaikat ke bawah ni
masuk di bawah beriman dengan Rasul. Sebab itulah dia bicara bab iman, bab akidah ni, dia bicara pokok pangkalnya di akidah 50. Pokok pangkalnya di situ. Di akidah aqaidul iman yang 50 duduk situ. Aqaidul iman yang 50 ni beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, sifat Allah, sifat Rasul, sifat wajib, sifat mustahil, sifat harus Allah Rasul ni keluar 50. Itu asas dia. Kemudian sebab tu dalam kitab Pati Paridah nanti selesai bicara sifat Allah, sifat Rasul, dia akan cerita berkaitan dengan terhimpun 50 akidah. Terhimpun 50 akidah. Hak sifat Allahnya istighna iftikar. Kemudian pergi pada sifat Rasul. Di bawah sifat Rasul itulah bila kita beriman dengan Rasul, kita akan beriman dengan sekalian perkara yang dibawa datang oleh Rasul. Mana? Malaikat Rasul bawa datang. Kitab Rasul bawa datang. Qiyamah, barzah, akhirah Rasul bawa datang. Jadi waktu semua tu masuk di bawah beriman dengan Rasul. Jadi hak cabang kat bawah tu tak syarat berdalil. Hak umbi 50 aqaidul iman tu, waktu wajib berdalil. Di umbi tu, waktu wajib berdalil. Hak berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul, yang mana kedua-dua ni terkandung di bawah dua kalimah syahadah. Dua kalimah syahadah itu bahagian Islam. Bahagian lain, kita bicara sifat Allah, sifat Rasul ni bahagian iman, bahagian lain. Sebab dua kalimah syahadah itu bahagian zahir, bahagian Islam. Tapi antara zahir dengan batin tak boleh nak cerah. Tapi antara zahir dengan batin, Islam zahir, hak batin, hak hatinya iman, dia tidak berlaziman. Tak boleh cerah dua tu. Antara hak zahir Islam dengan hak batin iman tak boleh cerah. Tapi tidak berlaziman. Orang Islam pada zahir tidak beriman pada batin, itu kita maklum sangat. Puak munafik, puak munafik i'tiqadi, contoh Abdullah bin Ubay, Islamnya Islam lah mengucap dua kalimah syahadah, bukan setakat mengucap dua kalimah syahadah, bersembahyang berjemaah di belakang Nabi SAW. Nabi Ubay ni, tapi di dalamnya tidak beriman. Itu maknanya tidak berlaziman. Yang mana kita di awal kitab Pati Paridah tu sudah didatangkan takrifan Islam, takrifan iman, takrifan ihsan. Tiga-tiga ni tak berlaziman belaka ni. Cuma tiga-tiga tak boleh cerah tanggal lah. Itu bahagian agama. Islam, iman, ihsan tu semua adalah bahagian agama. Kita agama ni kita kena masuk agama secara keseluruhan. Tak boleh nak pisah-pisahkan bahagian agama. Jadi Islam, iman dan ihsan ni dikena sekali dalam bahagian agama, tetapi tidak berlaziman. Orang Islam terkadang tidak beriman. Orang Islam yang beriman tetapi terkadang tak ada ihsan. Ihsan ni pengabdian diri kepada Allah. Dia orang Islam, ibu bapa dia Islam, hati dia beriman dengan keenam rukun iman, tapi bahagian ihsan pengabdian dirinya tak ada. Hak Tuhan suruh tak dikerjakan, hak Tuhan larang dia kerjakan. Itu tak ada ihsan dia panggil. Orang yang seumpama ni suruhan tidak dikerjakan, larangan dikerjakan, larangan dibuat, adakah batal Islam dan iman? Tidak. Dia tetap orang Islam yang beriman. Sebab kita ahli sunnah wal jamaah. Adapun kalau puak khawarij ni timbul pada masa Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Puak khawarij ni di awal Islam lagi timbul puak khawarij ni. Puak khawarij ni hak tak semayang, tak puasa, batal Islam, batal iman. Hak berjudi, minum arak, batal Islam, batal iman. Ni khawarij.
Bunyi gitu semangat dia lagi daripada kita ahli sunnah. Dak semayang, dak puasa, tak ada ihsan, Islam sah lagi, iman sah lagi, macam dak kuat je dah. Berjudi, minum arak, Islam sah lagi. Dia orang Islam lagi orang berjudi minum arak. Iman tak batal dengan berjudi minum arak. Jadi nampak situnya kuat dia daripada kita pula ni, puak Khawarij ni. Tapi puak Khawarij ni hak pada masa Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni puak jahil. Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni pemegang kunci gedung ilmu. Nabi kata, puak Khawarij boleh tolak lagi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bayangkan. Dia boleh lari daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia hijrah ke Haraurat di Iraq, dia boleh tarik pengikut dia 24,000 orang. Tak boleh pakar dah Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni. Sayyidina Ali ni karuk dah, Sayyidina Ali ni karuk ni. Dia boleh tarik pengikut dia 24,000 orang berhijrah duduk di Iraq. Dari Haraurat di Iraq. Jauh tu nak hijrah, dulu hijrah kan. Dengan unta gitu je. Tak boleh turut dah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tak betul dah. Dan siapa betul? Puak Khawarij betul. Hebat dia. Kan Sayyidina Ali ni pemegang kunci gedung ilmu. Dah Sayyidina Ali dah betul lah. Jadi macam sekarang lah, kuat agama tapi jahil ilmu agama. Kalau kata orang berilmu tu ni jeh dia je, pandai dia daripada orang berilmu. Dalam FB tu kan ramai tu puak pandai. Kalau puak mufti ke puak agamawan ni, ni Yahudi Dajjal belaka dah ni, ikut daripada HO belaka dah ni, tak pakai belaka dah ni. Mufti tak pakai, ulama tak pakai dah. Sebab apa? Ikut Yahudi dah, ikut Dajjal dah, ikut daripada HO dah. Dan siapa pakainya? Dia. Dan siapa dia tu, alim ulama ke orang jahil? Gitu lah bandingan ni. Ni cerita sebelum ni lah. Sekarang ni alhamdulillah dah. Tak timbul mana dah gitu. Tak timbul mana dah sekarang ni. Senyap dah sekarang ni. Jadi puak Khawarij ni, kalau dah kitab dia panggil puak Sufriyah. Sufriyah ni puak mana apa? Muka dia pucat. Pucat muka. Sebab apa pucat muka? Kalau kita pucat muka buat apa? Kecil manis ke apa? Penyakit kalau kita ni. Orang Najib tengok pucat muka ni, kecil manis ke macam mana? Penyakit apa? Pucat muka, kecil manis. Tak sihat lah tu pucat muka tu. Kalau kita puak Khawarij pucat muka kenapa? Kerana tidur tak cukup qiyamul lail. Ke mana? Makan dok kerana puasa siang hari Ramadan, puasa siang hari puasa sunat. Ramadan tak ceritalah. Siang hari puasa tak makan, malam tak tidur qiyamul lail, pucat muka, kuat buat ibadah, ahli ibadah tapi jahil. Kuat dia kepada ibadah ni, siapa tak semayang kafir, siapa tak puasa kafir, siapa buat perkara haram kafir. Mana? Siapa mengumpat kafir, tak mengumpat dah. Baru sungguh dah. Mengumpat je kafir. Mengumpat dah. Dah lah. Apa benda nak mengumpat kafir. Orang tu baru sungguh agama. Mengumpat je kafir. Selamat daripada kena umpatan. Dah tak ada dah orang nak mengumpat. Mengumpat Islam lagi. Mengumpat imam tak batal. Macam bunyi tak sungguh mana. Khawarij tak kafir lalu dah. Buat perkara haram kafir lalu dah. Pada ni. Ni hak Khawarij ni. Dia semangat tinggi tapi jahil. Tapi jahil dia tu sampai ke Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang dituruti oleh sahabat-sahabat terkemuka dengan Sayyidina Ali ni. Dia boleh tolak Sayyidina Ali. Dia boleh tolak lagi Sayyidina Ali. Jadi tak pelik sekarang ni, minat agama, rupa agama, orang mengajar dia tolak. Dia tak mau mengaji kalau orang mengajar. Apa dia katalah orang ni tak sempurna imam lah, orang ni tak ikut dia tak sempurna imam, orang mengajar ni gini. Dia tolak lah. Lepas tu dia ada ilmu ke tak? Dia jahil. Gitu. Tapi kuat ibadah.
Kuat ibadah. Ini puak Khawarij, kuat ibadah tapi jahil. Timbul bila ni? Timbul pada masa saat ni karramallahu wajhah. Di awal Islam lagi timbul dah. Kuat ibadah tapi jahil. Sementara pada masa kita sekarang, kuat ibadah tapi belajar tak apa. Orang mengajar tu dia pandang komang je. Mengajar banyak-banyak tak beramal orang mengajarnya. Dia kata orang mengajar tak beramal. Sebab apa? Sebab orang mengajar tu beramal tak royak ke dia. Dia kalau beramal royak ke orang. Pasal tu. Ni pasal orang jahil lah ke ni. Jadi Khawarij ni dok tinggal buat Tuhan, tinggal Tuhan suruh tapi buat Tuhan larang, tapi lalu dok. Kita ahli sunnah dok. Orang yang tinggal suruhan, buat larangan, orang Islam lagi, orang yang beriman lagi tapi tak ada ihsan. Orang Islam yang masih lagi dihukumkan beriman tetapi yang fasik lagi zalim, ada situ. Cuma dalam masalah ihsan ini dia sangat berkait dengan persoalan iman. Walaupun kita ahli sunnah, orang yang meninggalkan suruhan, orang yang mengerjakan larangan, iman tak batal tapi dia melemahkan iman. Di situ. Jadi antara ihsan dengan iman ni dia berkait rapat. Sebab iman untuk sah lengkap enam rukun iman. Untuk sah iman lengkap enam rukun iman, maka sah iman. Sah baru. Nak kuat iman, nak tebal iman, nak mantap iman, ihsan, pengabdian diri kepada Allah dengan mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan, melakukan larangan, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang akan menguatkan, yang akan memantapkan iman seseorang. Ini antara kaitan antara ihsan dengan iman. Maknanya jangan awak lebih kurang. Dia tak semayang, iman dia sah lagi. Dia berjudi menaruh, iman dia sah lagi. Tapi bila dia tak semayang, itu sebesar-besar dosa, iman jadi lemah. Berjudi, minum arak, sebesar-besar dosa, iman lemah. Imanlah nombor satunya. Penentuan kita di hari akhir ni iman. Islam tu habuan zahir atas dunia Islam. Iman ni habuan hari akhirat iman. Kalau iman lemah, rebahlah sampai masa. Kalau iman tu nipi, tembuhlah sampai masa. Jangan buat ringan buat ihsan ni. Mengerjakan suruhan, meninggalkan larangan jauh ringan. Sebab inilah yang akan mengkuatkan iman, memantapkan iman. Cuma nak ceritanya, orang yang tidak mengerjakan suruhan tidak membatalkan iman tetapi melemahkan iman. Orang yang mengerjakan larangan tidak membatalkan iman tetapi melemahkan iman. Apa ada iman lemah ni? Takutlah iman lemah, iman nipis, iman tak kuat ni. Cuma kita nak kena fahamnya, orang yang meninggalkan suruhan Allah batal dah iman, tapi lemah iman. Orang yang mengerja larangan batal dah iman, tapi lemah iman. Ini kaitan antara ihsan dengan iman. Jadi kena faham boleh tu Islam, iman, ihsan. Saya sekarang ni hak bicara Islam, iman, ihsan petang kemarin lah. Petang kemarin dalam Mani FM. Mani FM pukul 6 lebih-lebih itu bicara bab Islam, iman dan ihsan. Saya baca kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah ni kitab pekoh Safinatun Najah, tapi dimulai dengan rukun Islam, rukun iman. Kemudian saya tak masuk lagi bicara rukun Islam, rukun iman. Saya terlebih dahulu bicara definisi takrifan Islam, definisi takrifan iman, definisi takrifan ihsan.
Jadi Islam, iman, ihsan, komponen dalam agama. Apa dia definisi takrifan agama pula? Waktu saya ambil kitab Fatih Faridah ni, bukan baca kitab Fatih Faridah, cuma ambil pengertian daripada dalam kitab Fatih Faridah. Apa dia dahulu takrifan agama? Apa dia komponen agama Islam, iman dan ihsan? Apa dia takrif Islam, iman dan ihsan? Apakah tanda orang yang beragama yang sebenar? Dan kitab Fatih Faridah kita dahulu. Tanda beragama sebenar, yang pertamanya beriktikad dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah. Patut mula-mula sekali. Tanda beragama yang sebenar. Mengaku agama, mengaku belaka. Uniform agama bagus dah. Uniform agama. Tapi iktikad ahli sunnah jamaahnya macam mana? Itu tanda orang beragama sebenar, hak nombor satu. Jadi orang beragama sebenar ni, i'tikad kena betul, perintah Allah zahir dan batin kena kerjakan, larangan Allah zahir dan batin kena tinggalkan. Hak zahir itu fiqh, hak batin itu ilmu tasawuf. Anak jadi orang beragama sebenar untuk diri kita, dan kita nak bawa agama sebenar kepada anak bini kita. Kita kena ada ilmu agama yang sebenar. Kita nak bawa keluarga kita kepada jalan agama yang sebenar. Mana jalan agama yang sebenar? Hanya sembahyang, hanya berjemaah saja. Itu sebahagian daripada agama. Sembahyang ke berjemaah ke, kena balik pada ilmu. Berpanggil mengerjakan suruhan dengan ilmu, bukan dengan pasal buat adah, bukan. Jadi walaupun kita Safinatun sebab fiqh, tapi sebelum nak bicara fiqh ni, dia kena bicara bab iman dahulu. Sebab kita nak bicara fiqh, bicara wudu, bicara tayamum, bicara mandi wajib contohnya. Belum masuk bicara semayang pun semua. Syaratnya adalah orang Islam yang beriman untuk sah. Untuk sah wudu, untuk sah mandi wajib, orang Islam yang beriman. Jadi kita nak sah wudu mandi wajib ni bukan hanya ngaji fiqh. Kita kalau nak sah wudu, nak sah mandi wajib ngaji fiqh je. Yalah kena ngajilah fiqh tu. Untuk sah wudu, untuk sah mandi wajib. Tapi itu untuk rukun dia, syarat untuk sah. Kita biasanya ngaji wudu, ngaji mandi wajib, ngaji rukun je dah. Rukun wudu ada berapa, rukun mandi wajib ada berapa, syarat untuk sah wudu. Kita hanya mengaji syarat untuk sah semayang ni. Rukun semayang kita belajar, syarat untuk sah semayang kita belajar. Syarat untuk semayang suci daripada hadas kecil, hadas besar. Syarat untuk sah semayang suci daripada najis. Syarat untuk sah semayang menghadap kiblat. Kita belajar tu. Syarat untuk sah wudu, syarat untuk sah mandi wajib, dia ada syarat juga. Syarat yang pertama untuk sah wudu, syarat yang pertama untuk sah mandi wajib, untuk sah semayang, yang pertamanya adalah orang Islam yang beriman. Itu walaupun kita Safinatun Najah dalam Mani FM tu tak fiqh, tapi bicara bab Islam dan iman terlebih dahulu. Situ saya pergi pada takrifan ni biar kita faham molek. Islam, iman, ihsan. Apa beza Islam dengan iman? Apa beza Islam dengan ihsan? Ini dalam kitab Fatih Faridah kita dahulu. Dalam kitab Fatih Faridah. Jadi Islam zahir, iman percaya hati, ihsan pelaksanaan. Orang yang tidak laksana tetap orang Islam. Orang tidak laksana, orang tak semayang, orang tak puasa, itulah tak laksana perintah tu. Orang berjudi, orang minum arak, tidak laksana larangan supaya ditinggalkan lah tu. Batal tak Islam? Tak. Anda kena faham pula. Kalau tidak laksana batal Islam, khawarij. Khawarij lah dia. Anda kena faham situ. Sebab ada orang bila tak laksana maka tidak terima, maka tolak engkar hukum Allah. Tak terima, tolak engkar hukum Allah tu kafir, itu bukan orang Islam. Dia tak laksana, bukan berarti dia tolak. Dia terima hukum agama. Orang tak semayang, dia tolak kewajipan semayang.
Tak, dia terima kewajipan semayang, tapi dia tak semayang. Berdosa besar dianya. Orang yang tidak laksana perintah puasa, berarti ditolak hukum kewajipan puasa? Tidak. Orang yang tidak laksana kewajipan tutup aurah, orang perempuan contohnya, adakah orang perempuan ni tolak kewajipan tutup aurah? Tidak. Lepas tu biasa saya buat misalnya, sebab misal orang perempuan, suami nak berkahwin, nak kahwin lebih. Nak kahwin lebih. Itu perkara yang tidak dilarang dalam agama. Dia nak laksana akan syariat agama. Lepas tu, orang perempuan setuju ke tak pelaksanaan tu? Tak setuju. Lawan lagi. Nak kira mana? Adakah orang perempuan ni engkar hukum poligami? Tak ada orang berani engkar, itu hukum Allah. Tapi nak laksana? Laksana bab lain pula. Kena faham lah. Kena faham. Orang yang tidak laksana, bahkan terkadang tak setuju pelaksanaan, bahkan terkadang lawan pelaksanaan, berarti dia ingkar hukum agama, dia tolak hukum agama. Dah. Tolak hukum agama, habislah Islamnya. Poligami hukum yang tidak sesuai. Poligami hukum yang menzalimi perempuan. Poligami hukum yang menganiayai perempuan. Itu batal agama Islam gitu. Tapi pelaksanaannya macam mana? Isytihar perang dunia kedua ke? Kedua dah, ketiga dah. Ketiga. Kedua tu lepas dah. Peranglah jawapan dia. Kamu tu tolak apa tu? Tolak hukum Allah? Tidak tolak hukum Allah. Tak setuju pelaksanaan. Kenapa? Begiang alasan. Dia bagi alasan sebab tak setuju pelaksanaan. Tiba-tiba alasan suami untuk berkahwin lebih tu alasan yang kukuh, syarat yang cukup. Pada ni alasan yang kukuh, syarat yang cukup. Yang terkadang apa hukum kepada suami berpoligami? Hukum suami berpoligami sama dengan hukum kita nak berkahwin. Kita berkahwin seorang tu kan, kahwin dua orang ke sama je hukum dia. Kalau kita tidak berkahwin, kita berkemampuan. Kalau tidak berkahwin, menjerumuskan kita dalam maksiat, wajib kita berkahwin. Sekarang ni bukan kahwin pertama. Kalau tidak berkahwin, dia mampu, dia berkemampuan sangat. Kalau tak berkahwin, menyebabkan dia terjerumus dalam maksiat. Kalau dia berkemampuan tapi tak kahwin pun dia selamat, tak apa. Tak wajib berkahwin. Sunnah Nabi, sunat berkahwin. Tapi kalau dia berkemampuan, tidak berkahwin, menjerumuskan di dalam maksiat, wajib dia berkahwin. Sama ada kahwin satu, kahwin dua, sama je. Ada ni. Itu bab pelaksanaan. Itu beza tu bab. Kena beza Islam, iman, ihsan tu. Sesalah tu. Tapi fahamlah maknanya tak ada orang yang tolak hukum agama Allah. Tapi pelaksanaan kenapa tak setuju? Begiang-begiang dia punya alasan. Alasan betul, alasan salah tu bicara lain. Tapi adakah tolak hukum agama? Itu bahagian Islam, tak boleh tolak, kena terima. Tapi Islamnya dua kalimah syahadah. Itu hak zahir. Hak batinnya pergi kepada beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul. Ni hak 50 aqaidul iman ni. 50 aqaidul iman. Yang mana asasnya dua kalimah syahadah. Islam asasnya beriman dengan Allah dan Rasul, iman, pergi pada 50 akidah. Hak ni perlu berdalil. Hak beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, beriman dengan sifat-sifat Allah dan Rasul, hak ni wajib berdalil. 50 aqaidul iman ni wajib berdalil. Kita berpegang dengan aqaidul iman yang 50 tanpa berdalil, iman kita tu khilaf ulama. Pandangan muktamad, iman sah tapi berdosa kerana tidak berdalil. Pandangan kedua, iman tu tidak sah kalau tidak berdalil, itu pandangan dhaif. Jadi 50 aqaidul iman ni wajib berdalil, termasuk sifat Rasul. Berdalil sifat Allah mudah, dalil sifat Rasul ni. Hak dalil sifat Rasul. Apakah dalil Rasul benar? Dahulunya Allah kurniakan mukjizat. Berarti Allah mengaku bahawa Rasul ni benar. Sebab Rasul, apabila mereka mengaku mereka Rasulullah,
kaum mereka akan minta mukjizat. Jadi Allah pun perzahirkan mukjizat di tangan Rasul. Mukjizat tu qada dan qada Allah, bukan Rasul yang buat. Allah perzahirkan mukjizat di tangan Rasul. Seolah-olah Allah mengakui bahawa Rasul ini benar pada dakwaannya sebagai Rasulullah. Tu. Jadi dalil Rasul benar adalah Allah kurniakan mukjizat. Apakah dalil Rasul amanah? Apakah dalil Rasul tidak khianat? Apakah dalil? Dalilnya kerana Allah perintah kita ikut Rasul. Pasti Rasul tu benar. Pasti Rasul tu amanah. Allah perintah kita ikut Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Taat oleh kamu akan Allah dan taat oleh kamu akan Rasul. Kena ikut taat ke Rasul. Fattabi'uni. Turut limu akan daku akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah kita tu Rasul. Berarti Rasul pasti amanah. Kalau Rasul khianah, Allah perintah kita tu Rasul, mana Allah perintah kita khianah juga. Dah, Allah tidak suruh kita khianah. Allah tidak suruh kita melakukan perkara dilarang. Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah Taala tidak menyuruh kita dengan perkara fahsya. Jadi Rasul yang Allah Ta'ala perintah kita taat, Rasul yang Allah Ta'ala perintah kita turut ni, pastilah Rasul yang amanah, yang tidak melakukan perkara dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dalil akal. Cuma kita ni tak pandai nak jawab je dah dalil tu dah. Tak pandai nak jawab dalil. Tapi kalau dalil hak sifat Allah mudah. Dalil sifat wajib, ada langit, ada bumi. Dalil sifat kidam, ada langit, ada bumi. Dalil Allah bersifat qudrah, ada langit, ada bumi. Mudah je artinya. Dalil Rasul benar, dalil Rasul amanah, dalil Rasul tabligh, dalil Rasul fatanah. Apa dalil? Hak 50 aqaidul iman termasuk sifat Rasul ni wajib berdalil. Bukan hanya berpegang Rasul benar, tidak dusta. Berpegang Rasul amanah, tidak khianat. Dalil? Dalil. Kita setakat berpegang je Rasul benar. Kita setakat berpegang je Rasul amanah. Dalilnya? Di dalil-dalil ni bahasa Arab, bahasa kita gak tandaan dia, pengecaman dia. Ni dalam kitab Jawi ni dia dalil dia terjemuh dengan pengecaman. Pengecaman. Faham tak pengecaman? Nak cam satu-satu benda, ada tandaan dia. Maknanya benda tu tak kenal dah. Tak kenal. Contoh ginilah, hak pengecaman ni biasanya mayat lah dah. Mayat hak jumpa lambat tu lah, pengecaman tu. Tapi mayat hak baru pun pengecaman juga dah. Tengok betul tak mayat keluarga, gitulah. Dia kadang-kadang pengecaman cang mayat tu mayat seseorang pakaian dia. Tu. Tuangnya lama dah, tuangnya sudah tak nampak molek dah. Jadi macam mana boleh cam mayat ni mayat seseorang? Pengecaman dia di baju pakaian ke, ada apa-apa yang di dia tu. Jadi pengecaman bahawa mayat ni mayat seseorang. Ada dalil, ada bukti dia. Ada ni. Ada panggil pengecaman tu dalil. Macam ginilah. Kita tak nampak api, tapi kita nampak asap naik. Tu menjadi dalil pengecaman bahawa ada orang bakar situ. Kita tak nampak api sebab kita duduk jauh. Tapi apabila naik asap tu, tu jadi dalil bahawa tempat tu ada orang bakar. Kita tak jumpa dengan harimau di dalam kebun tu, tapi tengok tapak kaki harimau. Kita boleh katalah di kebun kita ada harimau. Kamu kata di kebun kamu ada harimau, nak ripuk lah ni. Kamu tengok dah harimau? Tak tengok dah, kamu kata ada pengecaman dia, dalil dia. Mana apa? Tapak kaki tu ada.
Ada tapak, adalah tuang. Gitu dia panggil dalil. Dan kita Jawi dia kata pengecaman. Jadi dalil Rasul benar. Apa dalil? Tuhan kurniakan mukjizat. Dalil Rasul amanah, tidak khianat. Dalilnya Allah perintah kita taat ke Rasul, turut Rasul. Pastilah Rasul amanah. Pastilah Rasul tidak khianat. Kalau Rasul yang Allah Ta'ala perintah kita taat, kalau Rasul yang Allah perintah kita turut, tiba Rasul ni khianat, jadi kita pun boleh khianat juga. Tak boleh, mana boleh khianat. Kita dilarang khianat. Kita dilarang khianat tu kita disuruh turut siapa? Turut Rasul. Rasul tidak khianat. Itu je dalil akal. Ataupun ayat. Ayat ni laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah tu kan. Tak ingat ayat tu? Dalil akal payah juga. Macam terdahulu dalil sidik. Dalil apa? Wa sadaqallahu wa rasuluh. Apakah dalil Al-Quran senang? Dalil akal Allah kurniakan mukjizat. Dalil nakli, dalil ayat Al-Quran, wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasulullah utusan Allah. Itu dalil ayat Al-Quran. Sama juga dengan sifat Allah. Dalil Al-Quran lah nombor satunya. Dalil Al-Quran. Tak ingat dalil Al-Quran? Sifat wujud, sifat kidam, sifat bakar, tak ingat? Ingat tak itu beli poster itu? Ingat tak? 2-3 kali rasa bawa di masjid Bukit Payung ni. Bawa sekali tak cukup, bawa sekali tak cukup. Ingat tak? Kedua mana dah? Ke duduk gulung tu nak buka lagi? Dah diwujud dalam bakar tu dalil ayat Al-Quran. Jadual tu kan. Jadual tu wujud dalam bakar dalilnya ayat Al-Quran dalam tu. Atau tanya, tak ingat ke dalil Al-Quran hak sifat wujud dalam bakar? Dah ingat dah dia dah. Lama dah jadual tu. Banyak juga sini beli. Biasalah jadual tu kalau bawa banyak orang beli dia. Biasa beli untuk hadiah. Bagi kat orang. Kita ada juga. Tapi jadual tu jadual ringkas. Kalau jadual tu tengok saja belajarnya tidak, tak faham. Dia kena belajar. Baru tengok jadual dia tu, gambar gajah dia tu. Bila nak cerita dalam jadual tu sifat Allah wujud dalam bakar ni dengan dalil ayat Al-Quran. Itu dalil ayat Al-Quran. Jadi dalil sifat Rasul ni dari Quran dah mudah. Dalil sidik wa sadaqallahu wa rasuluh, dan telah benar oleh Allah dan telah benar oleh Rasul. Dah dalil sifat amanah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah tu contoh teladan yang baik. Ati Allah wa ati'ur Rasul, taat oleh kamu akan Allah, taat oleh kamu akan Rasul. Pasti Rasul yang Allah perintah kita taat, Rasul yang amanah. Gitu jelah. Kalau dalil tabligh pula nanti, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik, wahai Rasul sampai oleh kamu. Itu dalil Al-Quran. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik. Itu dalil Al-Quran. Dari akal pula, kalau Rasul tidak menyampaikan berarti Rasul sembunyi. Kita pun akan disuruh sembunyi juga. Walhas sembunyi ilmu dilaknat oleh Allah. Dia gitu pula. Dalil akal. Dalil akal, Rasul menyampaikan. Kalau Rasul tidak menyampaikan, Rasul sembunyi, berarti kita pun disuruh sembunyi ilmu agama. Walhal sembunyi ilmu agama Allah ni yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, akan melaknat akan orang menyembunyikan agama ni oleh Allah dan melaknat oleh segala yang melaknat.
Katimul ilmi mal'unun, Nabi kata. Orang yang sembunyi ilmu dilaknat. Mana kena sapa. Kena sapa ilmu. Jadi kalau Rasul sembunyi wahyu, kita dipantau sembunyi juga. Tak boleh sembunyi. Maka Rasul pasti tidak sembunyi juga. Atau dalam akal. Dia sembunyi ilmu ni, dia ada huraian dia lah pula. Kita ada ilmu, tapi ilmu kodok-kodok kita. Orang pula dak hera kita. Kita buat senyap cara kita beramal, tak ada salah dah kitanya. Orang tak hera pun, orang tak ada nak belajar, tak ada nak apa. Kita beramal sudah lah. Kita beramal je. Hak tak boleh ni gini. Dah kita belajar. Orang pun minta lah kita mengajar. Oh, minta mengajar. Masa saya belajar dulu, kamu tak pernah tolong pun saya. Lepas tu nak minta ilmu langsung mengajar. Dia cari diri ada ni. Dah orang belajar ni, belanja besar belajar agama ni. Tapi masa dia belajar agama, belanja besar, orang kampung tak tolong. Lepas pandai, orang kampung nak ilmu. Nak ilmu free-free. Dia belajar sendiri lah. Atau enggak betul? Sembunyi ilmu tu. Siapa lah? Tapi kalau lah berilmu, orang kampung tak peduli, beramal sudah lah. Sembunyi. Tak sembunyi, orang nak minta. Tak lah. Dah kalau tengok benda-benda mungkar, tegur lah. Benda mungkar ni, sebahagian je boleh tegurnya. Kalau mungkar salah pegangan, tak boleh nak tegur sebab akidah masing-masing. Kalau mungkar riak wujud takabur, tak boleh nak tegur, hati masing-masing. Mungkar sembahyang tak betul, sembahyang tak betul ni hak ijma' ulama' berpanggil mungkar. Sembahyang gerak banyak, mazhab Syafi'i betul lah batas sembahyang, mazhab lain tak batas, tak tegur pun tak apa. Hak mungkar ni hak batas sembahyang, hak ijma' ulama'. Baru mungkar, baru wajib kita beritahu. Kalau betul-betul lah hak mungkar, hak batal ijma' ulama', tapi dia ni jenis sombong, tak mau belajar, tak wajib kau beritahu, biar dia dah dipandang sangat. Dia banyak syarat pula tu. Hak nak menyampai, hak macam mana dia panggil sembunyi. Macam kita kan ada ilmu sedikit sebanyak, dah kita senyap je tu, sembunyi. Tak, kita buat amal untuk kita je. Tapi kalau orang tanya, kita beritahu. Begitu je lah. Orang tanya kita hukum, pergi belajar sendiri, ya tanya aku apa benda. Haji tak pandai ke? Pandai. Tapi nak boleh ke pandai ni kita ngaji lama mana? Oh, kamu mudah-mudah je nak tanya ilmu. Pergi cari sendiri je lah. Abang pergi sembunyi gitu. Mana ni? Ni kalau kita ada ilmu sebanyak, orang tak peduli kita buat macam kita, sudahlah, tak pergi sembunyi gitu. Sembunyi ni orang tanya betul benar dan kita betul-betul tahu, kita tak meroyak. Tapi kalau tanya kita tahu juga. Tapi kita tahu ni apa? Jelas tak jelas? Sahih tak sahih? Jangan sapa. Pada ni. Kita nak sapa satu perkara, kita mesti jelas. Kena jelas. Apa yang kita nak sapa? Mana kita kena berilmu. Berilmu ni yang kena jelas. Hukum ni macam mana? Mana pandangan ulama hukum ni? Biar kita kena pasti. Jangan saya rasa jangan duduk gitu. Jangan. Minta maaf. Saya dak pandai. Dah tak ada nampak sikit habuk masalah. Nampak juga masalah yang awak tanya ni. Tapi saya ni apa panggil apa? Cerak tak cerak? Saya nak guna tadi dah perkataan cerak, tapi sebesalah nak keluar perkataan cerak. Orang tak faham pun. Mana masalah saya tahu juga, tapi cerak tak cerak? Sahih tak sahih? Tu tak boleh nak beritahu tu. Kalau kita kata setakat saya tahu begini, tapi awak kena tanya orang yang lebih pandai lah. Jangan duk pakai mana saya ni pun tak cerak molek ni, tak sahih mana. Tapi setakat saat saya belajar, kalau mazhab Syafi'i ke, beginilah hukum dia. Tapi kalau nak sahih molek, awak kita tanya orang ngajar lah kata. Tak apa. Jangan kita cerak tak cerak, jelas tak jelas, sahih tak sahih, kita beri selalu dah. Jangan gitu. Ni. Jadi hok kata sembunyi ilmu di anak tu, hok macam mana? Kena faham kat situ. Itu saya sentuh hok dalil akal
Rasul bersifat dengan tabligh. Ni dalil akal Rasul bersifat dengan sifat amanah. Dalilnya kalau Rasul khianat, pasti kita pun disuruh khianat juga, kerana kita disuruh mengikut akan Rasul. Kita disuruh khianat ni, ni dok sama sekali lah. Kalau gitu kok, pasti Rasul yang kita diperintah taat, pasti Rasul yang kita diperintah supaya turut. Rasul yang amanah, yang sesekali tidak melakukan perkara yang khianat, perkara ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil akal. Jadi hal 50 aqaidul iman wajib bersertakan dengan dalil, dengan tandaan pengecaman bagi tiap-tiap satu sifat daripada 50 aqaidul iman berkait dengan sifat Allah dan berkait dengan sifat Rasul. Ketiga, tabligh, erti tabligh menyampai Rasul, menyampai oleh Rasul akan sekalian perkara yang disuruh menyampai pada sekalian makhluk. Wallahu a'lam.